Aku sindir ni, kalau kau tak faham aku sindir. Kalau kau tak faham lah. Kan? Dia kutuk aku pun dengan bongok ada ni. Aku dengar kan tau. Sabarlah. Kelakar sangat sampai dibongoknya aku. Tapi betul lah. Kan sebenarnya itu sepatutnya standard Islam. Nampak? Buat yang terbaik. Tetapi kita ni dengan cabaran akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan makin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Di hujung tahun lepas boleh sampai penyakit kat Malaysia sesama tomato. Apa benda penyakit tu dah tak ada nama lagi dah tu. Sesama tomato nama. Dia menjangkiti warga emas dan kanak-kanak, dia attack sendi tahun lepas. Tengah-tengah orang COVID tu ada pula sesama tomato. Sekarang ni penyakit apa? Virus X. Kan tengah risau ni. Saya sendiri pun kadang rasa macam mamai-mamai kadang-kadang. Kan? Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa makin tak ada. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak. Okey. Cuba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada saudara pengerusi acara bahagia Datuk Rozano selaku orang kata apa? Orang Kuwait lah sini kan. Yang paling Kuwait, yang paling lama kat sini kan. Seterusnya para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dan hari ini saya rasa bangga jugalah, sebab mana juga saya pergi, orang kita ni boleh dengar ceramah dia mempertahankan prinsip dia, iaitu mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Jadi ini memang biasa terjadilah kan? Dan percayalah, bila saya cakap apa pun, dia takkan beranjak daripada tempat yang dia duduk sekarang. Dan saya, jangan risaulah, saya akan usik dia sepanjang ceramah ni selagi mana dia tak beralih. Itu je lah. Itu lah pesan saya, beralih lah. Sebab nak tengok Samsul Debat bukan senang. Hari ni dah dapat tengok, kau duduk jauh-jauh dah. Mata dah lah gabun, pakai cermin mata, duduk depan lah kan. Macam tu lah tuan-tuan dan perempuan sekalian ya. Jadi apa pun tuan-tuan sekalian, hari ini kita berbicarakan tentang kerja, pekerjaan sebagai satu ibadah. Saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Dalam ceramah saya kadang-kadang saya kata A tapi maksudnya mungkin B, C, D, E. Kadang yang gelak tu kadang tiba-tiba berubah muka dia baru faham. Dia cakap aku ke apa ni, dia terlalu perasaan. Macam itulah kan. Jadi sebab itulah dalam poin-poin yang kita cakap hari ni kan, insya-Allah saya pakai benda-benda yang senang-senang aja. Yang senang-senang aja. Pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang daripada hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa,
rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Yang berlalu usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Maknanya hari ini kita nak bicara soal hari ini. Soal hari ini dan juga apa yang akan kita ceritakan datang, dan apa soal semalam. Kenapa kita cerita hari ini? Ada seorang ahli falsafah kata semalam itu ibarat cek tendang. Cek tendang ni tak ada nilai, lupakan saja. Tu sebab tadi momen tadi yang kata Datuk Rozano sebut tadi, yang apa mungkin kita tak ambil sangat lah, melainkan yang betul-betul momen yang bermakna lah. So yang semalam tu ibarat cek tendang, esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkah tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini adalah ibarat wang tunai, maka gunakanlah ia sebaik-baiknya. So kalau nak ambil gambar kan ambil, sebab tak tahu bila lagi boleh jumpa. Tapi siapa yang dah ambil tadi, minta maaf saya tak nak ambil lagi. Kan? Siapa suruh ambil dulu? Kan? Contoh kan? Tak sabar-sabar, tak nyopek-nyopek nak ambil gambar kan? Sabar. Jadi bila kita sebut tentang bekerja ni adalah satu tindakan kita mencari rezeki dengan usaha, dengan daya fikir dan sebagainya. Manakala ibadah pula satu perkara yang bernilai di sisi Allah, yang mana ganjarannya adalah syurga yang diidam-idamkan. Sejahat-jahat manusia pun nak masuk syurga. Tak ada siapa bercita-cita masuk neraka. Adalah satu dua orang yang kata tak apa weh, kita masuk neraka nanti lama-lama masuk syurga juga. Dan ada punya ayat kan, macam tabah sangat nak masuk neraka kan. Sedangkan sabar abang, tak payah jas-jas, kejap lagi kuat ni. Dia tok guru saya pesan jangan terus masuk gear 3, nanti semput. Sabar. Jadi mana kata kalau kita tengok satu lagi nilai dalam bab kerja ni, dalam bab ibadah ni juga dikaitkan dengan satu lagi perkara, iaitu integriti. Buat benda dengan baik, buat benda dengan betul. Dan integriti ni diambil daripada perkataan integer, iaitu merujuk kepada istilah struktur binaan bangunan kejuruteraan. So engineering punya terms lah. So kalau kata bangunan tu nak kukuh, setiap struktur tu kena power. Macam tu juga you all semua kan, setiap satu orang tu semua mustahak. So tanya kita, bernilai ke tak bernilai kita ni kan? Bernilai ke tak bernilai? Kalau kita ni dia cuti pula dia, aduh susah kita macam ni, makna bernilai lah kita tu. Kalau dia tak ada, lalok lah dia tak ada tu, maknanya ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Jadi kalau kita jadi macam tu, berhentilah jadi orang, tuan-tuan. Berhenti jadi orang. Sebab Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada orang lain. Pastikan diri kita bermanfaat. Kita selalu dengar kan pasal pasangan suami isteri, suami tak tanggungjawab, kerja tak nak, apa tak nak, menyusahkan isteri sampai kerja jadi pengawal keselamatan, malam buat Grab sebab nak bagi makan anak-anak dia, tetapi suami pun makan sama dengan tahap tak kerja dan sebagainya. Kita kata apa? Tak function, tak ada manfaat. Jadi kita tak adalah jadi macam tu. Sebab saya difahamkan di sini tak macam tu. Di Veneto ni saya dengar kan hampir 110% yang bekerja di sini memang semuanya ada function. Macam itulah lebih kurang. Kalau saya balun teruskan langsung tak dapat datang sini lagi dah. Itu saya kena bagi point juga macam tu kan. Jadi kalau kita tengok dalam, saya ambil beberapa ayat dulu supaya kita ambil awal-awal kan. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala beritahu bagaimana kalian tergamak kufur, mengingkari Allah, sedangkan dahulunya kalian mati, yakni belum lahir. Kemudian kalian dilahirkan, kemudian selepas lahir kalian dimatikan untuk dihidupkan balik semula untuk diberikan balasan atas apa yang telah kamu kerjakan pada hari akhirat. Jadi ini dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Apa yang kita buat akan dibalas. Kerja kat sini, jangan cakap ni kerja ni tak ada kena-mengena dengan akhirat kita. Siapa cakap? Sekejap lagi saya explain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surah Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu siapa dimasukkan dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka, sesungguhnya dia telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.
dapat kerja berneta sap jawatan tertentu, gaji tinggi, kan, contoh kan. Tapi bila dah kerja, kenapa aku kerja kat sini? Ada yang cakap, aduh parah kerja sini kan. Baru tahu kerja ni macam ni. Tak nak lah pergi tempat-tempat kotor, contohlah kan. Dan aku biarlah aku kerja depan komputer, biarlah aku ni contohlah kan. Tu sebabnya kalau kita nak tengok orang yang paling power sekali bekerja adalah dia dah buat semua yang anak buah dia buat. Jadi kau nak membohong pun aku tahu dah apa yang kau bohong. Kau tak payah nak kelepekkan, aku tak pernah buat benda tu. Aku pernah buat benda tu. Contohlah ayat dia kan, seorang bos. Saya tak cakap Datuk ni saya contoh tempat lain, contoh tempat lain. Dan begitu juga dari sahabat dia kata, bagaimana Jibril beritahukan Nabi Muhammad untuk beritahu kat kita ni sebenarnya. Dia beritahu apa? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Confirm mati. Mati confirm. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok jalan, jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat dia jatuh ni confirm mati punya dalam lubang tu. Datang jabatan bomba dan penyelamat, tarik pakai tali, tengok ada nadi, hidup lagi dia. Lepas tu dia terjaga. Bang hebat bang. Kenapa dia baru sedar? Abang jatuh dalam lubang dalam gila bang, tapi tak mati. Hebat tak bang? Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati. Tadi jatuh tak mati, dia ninjau tu mati. Jadi makna kata, jangan kita ingat mati tu sebab yang kita fikir. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Orang perempuan fahamkan benda ni betul-betul. Jangan nak memunyakan manusia tu macam kita punya, kerana belum tentu lagi dia akan kekal menjadi milik kita. Kena faham. Lelaki pun sama. Macam itulah. Maksudnya kita kadang-kadang, saya pernah ditanya tu, saya tengok ada satu dalam forum tu, ada seorang perempuan ni, ustazah ni, dia tanya dekat seorang lelaki. Dia tanya, jam tu siapa punya? Dia tanya, jam tu siapa punya? Kalau puan lah, puan jawab apa? Jam tu siapa punya? Golak pula dia. Suka pula tak saya tanya jam tu siapa punya? Apa jawapan kita? Saya punya lah. Kebanyakan kan jawab macam tu. Tapi soalan kedua menyebabkan kita berfikir, tangan tu siapa punya? Kita pun Allah punya. Macam mana tergamak bagi tahu yang tu kita punya? Ini jawatan saya, contoh. Berhenti je kita, tak sampai 3 bulan dah ada orang ganti tempat kita. So macam mana nak cakap jawatan tu kita punya? Apa pun bukan kita punya sementara, maka buat elok-elok, kerja elok-elok, kejap je. Kemudian yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Maknanya tak akan terlepas daripada apa yang kita laksanakan atas dunia. Masuklah Samsul debat, ceramah kan, ceramah kena balas juga kan. Bukan semuanya baik, mungkin ada yang tak baik, mungkin ada yang tiba-tiba benda tak betul, saya kena tanggungjawab. Tu cerita dia kan. Ini memang hakikat akhir zaman ni sekarang ni macam-macam kan. Ada setengah penceramah tu disebut tak ada 5,000 tak datang, contoh. Saya tak macam tu, tapi kalau bagi saya terima lah. Ni maknanya kan ada orang cakap macam tu lah kan. Lepas tu nak hotel macam ni lah, nak macam tu lah, nak macam ni lah. Tapi sebenarnya bukan itu caranya. Saya pandang kepada diri saya, kalau dulu kau boleh ceramah macam ni, orang bayar macam ni kau boleh, kenapa hari ni tak boleh? So sebenarnya jangan susahkan urusan orang lain. Orang lain nak booking tarikh bukannya senang, berapa bulan booking kan. Akhirnya dapat Samsul debat dan saya syukur sangat dapat datang ke tempat yang saya sendiri pun tak faham dia buat apa sebenarnya. Saya tadi tanya dengan tuan apa tadi, Suhaimi, dia kata dia buat apa? Sebenarnya kita buat titanium dioxide. Macam tu lah saya. Aku pun dah lah bangang sains kan. Kan awak pun lepas tu dia kata bagi cat tu glossy tu. Kata saya bang.
Yang saya faham cat tu je kan, macam tu lah. Kan saya malas nak tanya Datuk Razano. Tanya Datuk, tu sini buat cat ni nampak bodoh sangat, baik aku jangan tanya kan. Baik aku jangan tanya. Diam je kan. Tapi itulah dia. Itulah sebenarnya kelebihan you all. Benda yang you all buat tak semua orang faham, maknanya memerlukan kepakaran orang tertentu. Tu sebab kena belajar syukur. Cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tu datang kan baju buruk, kerja teruk, kotor, tapi bukan apa, itu kecerdikan namanya. Sebab tak semua orang boleh buat kerja macam tu. Betul. Macam orang cuci toilet lah, kita nampak macam alah kerja tak belajar tinggi. Siapa cakap? Dengan kerja macam tu, skill macam tu, dia je tahu. Kalau tarik yang melekat macam ni, macam mana sabun dia nak pakai. Betul. Saya pernah terdedah dulu pergi masuk toilet, bayangkan najis tu dalam sinki melintang. Masalahnya sinki tu tinggi. Macam mana kau boleh sampai situ? Maknanya ada usaha menggerakkan dia ke sana. Ya Allahu Akbar. Tapi yang menyebabkan saya terkesan dengan peristiwa ni adalah bila makcik cleaner tersebut, tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Allah, bayangkan kalau tu mak kita. Bukan semua orang boleh buat. Tu sebab saya kata semula-mula pekerjaan cleaner. Sebab dia nak memastikan orang lain dapat keselesaan selepas itu. Kita pula kadang ada setengah kita tak tanggungjawab, gemas sangat, hilang ingatan. Dah buang air hilang ingatan, tak tahu buat apa. Tu yang lupa flush tu. Tinggalkan kenangan pada orang yang kemudian. Kan, betul tak? Tu sebab saya kata nampak kotor tapi melambangkan kecerdikan, melambangkan usaha kita. Anak bila contoh tiba-tiba satu hari anak kita kerja, wih, ini tempat kerja ayah aku dulu. Dulu ayah kamu pernah kerja kat department ni, buat ni. Ya Allah, teruknya kerja ayah aku. Macam ni rupanya ayah aku cari rezeki dulu. Baru ada nilai. Tahu? Ini nak senang. Orang Malaysia ni kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Macam mana kau nak dapat kerja macam tu? Tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Tak dapat, tuan. Semua memerlukan usaha. Apa Nabi sebut? Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau melakukan amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itu standard Islam. Tapi tengok Melayu tak macam tu pun. Kerja janji siap, janji ada, okey tu asbol, asal boleh tu. Apa masalah kau? Ambil yang senang-senang, ambil ringan. So kita pun tanya, ayat dia apa? Melayu biasa lah. Kerja teruk Melayu, tak tahu ke? Kontraktor ni buat RM1 lah, ilah Melayu. Betul tak? Memang betul Melayu macam tu, tapi bila tambah nilai Islam tak sepatutnya jadi macam tu. Kerja kena bagus. Samsul Bat datang dah standby duduk kat tempat dia. Oh betul. Macam tadi kan you all dah ready daripada pukul 2 tadi. Dah standby duduk. Saya terkejut dengan nak ceramah dah. Kena bawa naik atas. Jumpa dengan Datuk Razano. Penuh tadi. Aku sindir ni, kalau kau tak faham aku sindir. Kalau kau tak faham lah. Kan? Ni kutuk aku pun dengan bongok ada ni. Aku dengar kau tahu. Sabarlah. Kelakar sangat sampai dibongoknya aku. Tapi betul lah. Kan sebenarnya itu sepatutnya standard Islam. Nampak? Buat yang terbaik. Tetapi kita ni dengan cabaran akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan makin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Di hujung tahun lepas boleh sampai penyakit kat Malaysia sesama tomato. Apa benda penyakit tu dah tak ada nama lagi dah tu. Sesama tomato nama. Dia menjangkiti warga emas dan kanak-kanak, dia attack sendi tahun lepas. Tengah-tengah orang COVID tu ada pula sesama tomato. Sekarang ni penyakit apa? Virus X. Kan tengah risau ni. Saya sendiri pun kadang rasa macam mama-mama kadang-kadang. Kan? Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa makin tak ada.
Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Inilah air minuman extra jos, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai, bantai lah kan, semua ada. Begitu juga kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin kurang. Orang buat benda-benda pelik, bunuh bayi. Bayangkan, budak OKU pun boleh dihentak ni, dideranya budak tu dengan tahap OKU, kelainan cara tahap fikir dengan kita. Walhal yang buka pusat jaga OKU ni dah ada kelayakan dan kelulusan tertentu boleh jaga macam tu, tapi kenapa dia buat macam tu? Kualiti emosi makin kurang. Budak hari tu bunuh perempuan tu, belah perut dia, keluarkan janin, buang dalam parit, bakar dia, besok datang lagi, bakar lagi. Dengan tahap budak tu bekas pelajar sekolah agama. Macam mana jadi macam tu? Kualiti emosi semakin kurang. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Depan elok aja, tapi dekat belakang nampak wah kemah ni muka bangang. Tapi bila menaik, mengutuk manajemen, mengutuk semua orang, dia lah orang tak cukup tanah lagi lah. Sedangkan jagalah organisasi kita. Kayu tidak akan jatuh melainkan sebab kayu juga. Kapak tu hulu dia kayu, dia tebang pokok tu, tumbang kayu tu. Kebanyakan organisasi yang bungkus tutup bukan sebab orang luar, orang dalam organisasi itu sendiri yang menjatuhkannya. Rumah tangga jadi hancur bercerai-berai bukan salah orang ketiga, tapi orang dalaman itu sendiri tak mau mempertahankan apa yang dia ada. Kadang-kadang emosi, ceraikan saya. I tak kira sekarang juga. Tak fikirkan perasaan anak, tak fikir perasaan orang lain. Oh, masa ni fikir anak jawapan dia. Aku dah ada jawapan dia, silibus tu semua aku dah ada dah. Tetap salah orang lain, dan benda ni berlaku di sebuah tempat kecuali di Bernatu. Okay, saya kena cakap tu. Jadi bila kita tengok dalam bekerja ni, bekerja sebagai satu ibadah, 3 syarat. Pertama, benda baik. Benda kita buat ni tak benda baik ke? Kita supply barang yang diperlukan oleh market supaya boleh digunakan manfaat orang ramai. Benda baik tu pertama. Kedua, kaedahnya diizinkan oleh Allah. Makna buat kerja tu ikut prosedur, the do and the don'ts, kita patuhi peraturan yang ditetapkan, kita ikut. Maka itulah sepatutnya. Bukannya curi jalan-jalan lain, janji kerja settle, orang lain buat lah. Tak, dia buat kerja ikut peraturan dan diizinkan oleh Allah. Perintah ketua wajib ikut selagi mana tidak menyalahi syarak buat. Dan yang ketiga, diniatkan kerana Allah. Saya pernah berceramah untuk bakal-bakal pesara di pusat perubatan PPUM. Dia pinjam Dewan PPUM tu, ramailah daripada pelbagai agensi datang. Sebelum dia orang bersara, ada yang lagi 6 bulan nak bersara, ada lagi 3 bulan, ada yang dah bersara, ada yang baru seminggu bersara, ada yang minggu depan nak bersara. So saya bagi tahulah ayat ni, ada yang menyesal, dia kerja kat Jabatan Kebajikan Masyarakat, hari-hari bagi bantuan kat orang, benda baik, tapi dalam 35 tahun dia bekerja, daripada muda dia bekerja, dia terlupa, tak ada sehari pun dia niat kerana Allah. Maka hilanglah dia mungkin dapat pahala kebaikan, tapi pahala ibadah tu dia tak dapat. Contoh katalah saya dengan Datuk Rozano, dengan siapa, Tuan Suhaimi tadi, kami bertiga tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh cukai Kemaman. Dan kami fokus, komitmen kami, anak yatim pun kami tak bantu, memang ibu tunggal saja. Dan Datuk Rozano sebagai penasihat, saya sebagai presiden, dan Tuan Suhaimi sebagai setiausaha kehormat. Kami namakan persatuan kami ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Nah, kami pun bagilah bantuan. Bagus tak? Benda baik tak? Bantu ibu tunggal? Benda baik. Diizinkan oleh Allah, kaedahnya kita pergi, ramai-ramai pergi. Dan ketiganya, niat kerana Allah. Tapi kalau ada salah seorang ahli yang ikut kami ni, dia niatnya kerana dia boleh selfie ni, boleh tunjuk ke orang aku bagi bantuan kat ibu tunggal ni, dia mungkin dapat pahala kebaikan, tapi tak sebanyak pahala ibadah tadi. Ataupun tiba-tiba Tuan Suhaimi ni cakap,
Samsul Ubat, Datuk Zano, untuk ibu tunggal yang last ni you all tak payah ikut. Saya cover. Wah, pahal. Saya pun tanya lah, Tok apa cerita Tok? Tak tahu. Saya pun tak pasti, Datuk Zano kata. Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir ni bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit-sikit lagi macam Luna Maya dengan Maya Karim. Patut dia tak ajak kita tu, patutlah timbul fitnah, tak dapat pahala ibadah. Ni contoh, tapi saya yakin Tuan Saimi dia tak macam tu. Dia tak macam tu dah kan. Cara dia test dia bukan ibu tunggal. Bukan. Dah, tapi macam contoh paling senang nak bagi faham, Robin Hood. Kan Robin Hood. Dia kalau dah berapa kali gosok-gosok songkok ni, maknanya kipas ni tak terasa lah tu nak kena bayar tu. Saya banyak kali buat tu saja nak beritahu. Kau gelak, kau tak nampak ke apa? Terima kasih banyak. Tak apalah, saya saja tadi. Okey. Tadi okey. Alright. Macam tu. Dah rasa sikit dah. Okey. Tapi saya tak salah kan, tadi Datuk pun cakap kita bawa dekat luar ni supaya semua rasa suasana pelan. Jadi memang patutlah aku panas agaknya kan. Ini suasananya memang kuat bertabah lah you all. Macam ni yang you all hadapi. Kalau saya tak tahulah. Saya ni benda berat yang saya boleh buat ni tak tahulah apa benda berat saya boleh buat. Saya pernah tu nak buat landscape kat rumah. Beli pokok buluh, beli pokok ni cantik. Masa tu jadi pengarah undang. Dekat rumah saya letak, saya ambil cangkul tu, 1, 2, ambil telefon. Weh, kau datang ni tolong tanam pokok-pokok ni. Itulah. Kan, tapi tuan-tuan hebatlah saya nampak. Kalau dah pakai baju overall atas ke bawah tu, paling tabahlah kerja tu kan. Dahsyat betul lah, macam itulah. Jadi, mana kata kita nak kejar nilai ibadah. Dan dalam berjaya nak beritahu semua. Sebab ada beza antara Gen Y, Gen Z, Gen X, ada beza. Orang dulu lain. Orang dulu sabar. Sebulan kerja baru dapat RM350. Boleh tahan kau nak tunggu RM350. Ada orang pula sebulan nak dapat RM1,000. Ya Allah Akbar, azabnya. Itulah yang berlaku ketika zaman awal-awal Datuk Rozano kerja dulu. Orang dulu kan, arwah abah saya dulu kerja di kilang Dunlop Pillow. Kerja kilang. Arwah abah saya buat tilam dengan bantal. Dan itulah kelebihan yang kami ada dan keluarga. Itu saja. Tilam dan bantal yang dihasilkan tu. Yang reject tu bawa balik rumah dan kami dapat bantal yang selesa. Dapat tilam yang selesa. Berat betul, tak macam tilam sekarang. Tu nak cerita tu. Dan arwah abah saya naik basikal hari-hari, baru saya tahu azab rupanya nak dapatkan rezeki untuk keluarga ni. Bukan senang. Itu saya kata tadi, kita tahu rasa dia. Macam mana ayah aku dulu nak membesarkan aku. Fikir macam tu. Tetapi ada golongan tertentu hari ini semua nak senang. Sejajar dengan apa yang disebut oleh mendiang Datuk S. sampai Belu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Gila weh, macam mana nak buat tu? Hari ni pos semalam sampai. Aku dah post dah tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah kena. Rupanya maksud dia kata hari ini kita post hari ini kita post 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Itu je. Maknanya semua nak cepat. Kalau boleh interview ini nak tahu jawapan cepat. Bila boleh tahu? Tak sabar-sabar. Kalau boleh hari ni kahwin, besok nak beranak. Kalau boleh. Maknanya semua nak cepat lah. Kalau buat loan hari ni nak tahu hari ni juga. Dapat tahu. Lulus loan. Tapi duit dah masuk dalam bank dah ni. Ada generasi yang tak sabar. Tapi kita kena terima hakikat. 5 asas nak berjaya dalam hidup. Baik yang muda, baik yang tua, dengar saya cakap. 5 asas nak berjaya. Pertama, sabar. Tanya orang lama. Dia nak bertahan dekat tempat ni dengan tahap tempat dulu lagi tak ada apa-apa. Sekarang ni yang baru datang pun cakap tak ada apa-apa. Dulu lagi lah tak ada apa-apa. Kan? Cukai je lebih. Namanya cukai. Kan? Tak, saya kata tadi. Dengan tahap tu nak bertahan. Kenapa? Mesti ada rahsia dia. Ada resepi. Kenapa dia boleh bertahan sampai hari ni? Macam mana dia boleh tahan kat sini? Sabar. Kedua, syukur.
Kita duduk sini, hasil yang kita hasilkan setiap bulan kadang-kadang jauh lebih baik pada orang yang tengah beria dengan pakai smart, pakai tie, yang tengah cerita-cerita dengan orang. Kita lebih baik lagi. Malahan sekarang ni kita duduk ni, maknanya kita ada kerja. Ada orang kat luar sana bawa file folder tengah fikir nak kerja apa. Saya jadi pengarah undang, buka jawatan pembantu tadbir pengkeranian operasi grade N19, minimum kelulusan SPM. Jawatan kosong 2 kekosongan, yang minta 2,582 orang. Yang minta semua ada degree, diploma. Yang ada master pun minta, tapi dia sorokkan master tu dalam application dia. Bayangkan, kenapa? Sebab bukan senang nak dapat kerja. Kita dah ada kerja, kena jaga. Itu sebab Imam Al-Ghazali kata, tanda syukur ada 5, tanda syukur ada 4. Pertama, mulut, alhamdulillah. Kedua, hati, memperakui siapa bagi nikmat, Allah bagi. Ketiga, tindak tanduk perangai, melambangkan syukur kita pada nikmat tu. Dan yang keempatnya, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jaga kerja kita, jangan sampai kena buang daripada kerja kita. Jaga. Itu 4. Yang ketiga, dalam bekerja kena percaya pada hikmah. Aku tak naik pangkat ni pahal weh. Jangan risau, setiap departmen memang ada wakil syaitan rajim. Dia menghasut, macam mana kau tak naik pangkat weh? Patut engkau. Aku dah nampak pada dulu memang kau, ya Allah, aku tak boleh terima lah. Kenapa kau tak naik weh? Wahal dia tak puas hati, dia tak naik. Dia hasutnya orang lain. Ada orang macam tu, tapi tak berlaku di Bernatu ni. Tak. Ni cerita tempat lain. Kita petikaikan. Kenapa? Percaya pada hikmah. Ada sebab Tuhan tak bagi aku naik pangkat ni. Ada sebab. Saya dulu cukup marah, kenapalah aku tak dapat naik pangkat. Terasa, lepas tu saya fikir balik, Allah, agaknya adalah sebab pun mungkin aku tak sedia lagi kot. Percaya pada rezeki. Rupanya Tuhan bagi saya dapat naik pangkat, kerja dekat departmen lain, dekat nilai, dapat jadi pengarah undang-undang. Saya ingat tu karier yang terbaik saya lah. Sampai satu tahap saya dah mula banyak ceramah, dah mula keluar TV. Saya dah keliru mana satu part time. Seolah-olah jadi pengarah tu pula part time. Ceramah lagi banyak daripada ada kat pejabat. Jadi saya pun ambil lah keputusan bersara. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Oh yo, dapat lah. Hotel yang hebat tu tak mau dia tunjuk kad pesara. Ustaz, ini zaman bila memang tak ada pakai. Zaman bila dia kata. Kad pesara dah tak ada nilai dah rupanya. Tak apalah. Jadi itu nak cerita tu. Jadi makna kata belajar percaya pada hikmah. Contohlah orang perempuan paling senang kan, saya nak tanya orang perempuan. Ingat tak momen kita clash dengan boyfriend dulu? Pernah kan? Pernah ke tidak? Kau jangan nak bohong aku lah. Pernah ke tak? Pernah. Masa dia kata, bodoh lah kau, matilah kau, accident lah kau, kena lenyek stempel lah kau, mati. Dia kata, terbakar lah kau. Dia semua menyumpah aja. Pernah kan? Marahnya benci, aku tak nak tengok lah muka dia macam mati, dia cekik sudu. Dia contoh. Tetapi rupa-rupanya rezeki kemudian Allah datangkan kita jumpa jodoh lebih baik daripada boyfriend kita. Malahan kita dapat tahu pula kehidupan ex-boyfriend kita tidaklah seindah yang kita sangkakan. Betul atau tidak? Betul. Bukan semua lelaki seperti Emir. Bukan semua wanita tersuci Khalish. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tu saya kata tadi, hikmah, dia ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Deep tak? Deep kan? Iya. Hari ni berapa ramai yang menyesal. Lah, Samsul Debat datang hari ni. Keweh, dia cuti. Ada orang yang hampir cuti semalam, cancel bila dia datang. Lah, ada Samsul Debat. Ya Allah, bujur tak cuti hari ni weh. Dapat tengok Samsul Debat. Saya maafkan dah tadi.
Yang ngumpat-ngumpat saya tadi saya maafkan. Orang perempuan ngumpat ke nanti perlahan. Dia bisik kau. Tinggi weh. Nak tak dengar aku cakap. Tu belum pergi depan. Dalam TV nampak dua kan. Kau hajar tu. Saya maafkan lah. Saya maafkan. Tak ada masalah. Apa tu cakap tadi? Percaya pada hikmah. Keempat, redha. Dalam bekerja di ujian, redha. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Apa benda kalau hidup tak ada ujian? Ni dalam yang duduk ni gelak-gelak ni, ada kepala tengah kusut ni, sebab baru dapat tahu anak dia demam kuat ni. Ada orang tengah terfikir ni, aduh serentak pula mati ni, protek kan. Ada 3 biji kereta, tiga-tiga mati serentak. Aduh, hai time ni lah kau nak mati. Contoh, tengah fikir ni, macam-macam ujian ada. Nampak tak? Ujian akan ada. Apa beza redha dan pasrah? Mula dia pakai ayat Lisa Suryani, pasrah itu berserah. Apa maksud dia? Apa beza dia? Biasalah pencamah kalau tanya macam tu lah. Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak lah, kan. Saya ingat saya camah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebut lah masjid mana. Saya camah maulud. Makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Menyaut makcik seorang. Ceramah lah, tanya pula. Dah kena sound pula aku kena. Samsing betul makcik ni, dia soundnya aku. Ni okey, tak jawab tu okey lah tu. Beza pasrah dan juga redha. Redha ni kita terima ujian yang Tuhan berikan kepada kita dengan ikhlas. Pasrah, terima tapi hati sakit. Nampak tak? Ada beza. Redha, tak apalah. Nak buat macam mana kan? Dah abang akak dipilih jalan macam tu, abang terima. Abang buat macam tu, kakak kena terima lah. Walaupun benda ni bukan senang, tapi akak yakin ada sinar di hujung terowong. Bukan senang, memang betul bukan senang, tapi insyaAllah akak yakin hikmah di sebalik apa yang Allah berikan ke akak ni. Sebab Allah Ta'ala dah sebut, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita, termasuklah akak. Cuma akak harap suami akak berlaku adil lah. Korang jangan risau, tu tak akan berlaku tu. Tak akan berlaku. Pahal dia kata. Ingat saya ni siapa? Hati saya ni mana abang letakkan? Abang pandang rendah pada saya. Abang buat abang tak beritahu saya. Apa abang ingat saya tak boleh fikir, saya tak boleh pertimbangkan. Tapi abang buat di belakang saya. Ini bukan caranya bang. Tapi orang perempuan hari ni tengok, dia boleh gelak-gelak. Maknanya orang perempuan dah mula terima. Nampak tak? Susah nak cari orang perempuan kat benda tu yang macam ni. Sebab dia cekal, dia tabah. Ya. Dan orang lelaki pula ingat, bila bab berkahwin ini, yang sunnah yang paling besar, yang paling susah nak buat adalah adilnya itu. Yang seorang pun tak boleh adil, ini kan pula nak lebih. Betul tak? Yang tu kau nyaut ni, aku tanya pada tadi tak nak nyaut kan? Tak adalah. Maknanya redha ni diterima. Nak buat macam mana, dah accident tu berlaku, mungkin Allah nak bagi dia rehat lah tu. Biarlah, eloklah dia duduk rumah. Hari-hari tak duduk rumah, sian dia. Alhamdulillah. Makna tu redha. Pasrah ni macam mana, terima je lah. Hati akak tak boleh terima. Mati lagi baik. Itu pasrah. Dia marah, hati dia sakit. Ada beza Dan yang last sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Sekali lagi, saya juga jawab. Ikhlas ini berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan wa imma. Terima kasih pun tidak diharapkan. Ingat tak mak ayah kita dulu kalau pergi kenara, dia pergi tolong rumah orang, lepas tu orang tu cakap, terima kasih lah. Kau tu dengan ada lah, kau nak terima kasih. Tak ada benda pun lah kau ni, sikit aja pun marah orang terima kasih. Itu orang dulu. Orang kat sini, aku tolong dia ikhlas weh.
Dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas tu sebenarnya. Faham? Dan maksud yang paling mendalam sekali adalah buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang diharapkan hanyalah pengiktirafan daripada Allah SWT. Contohlah, aku kerja raja-raja ni, minta-mintalah Datuk Rozano nampak kerja aku, mudah-mudahan naik pangkat aku. Kita akan kecewa. Kenapa? Sebab Datuk pun sendiri adalah manusia biasa. Penilaian yang diberikan berdasarkan perbincangan dan musyawarah bersama dengan lain-lain leader, ketua-ketua departmen dan sebagainya. So maknanya terhad. Kita bukannya malaikat boleh pantau semua. Tak, kita manusia biasa. Itu yang kita kena ingat. Itu sebab berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan, kita tak akan kecewa. Minta-mintalah anak aku dapat keputusan terbaik hari ni, ya Allah. Minta anak kita boleh ambil result SPM. Sampai rumah, mak, macam mana? Dapat 9E. Maknya dah minta yang terbaik. Dia kata apa? Alhamdulillah. Nak buat macam mana? Dah takat tu otak kau. Macam tu kan, mak dia kata. Mak sentap anak tu kena. Anak tu kata apa? Anak tu terkejut. Dia ingat mak dia marah. Sebab kat sekolah tadi kawan-kawan semua gelakkan dia. Dia seorang je 9E. Yang lain semua lulus, yang cemerlang ramai. Dia seorang je 9E. Dia ingat mak dia marah dia. Mak dia tak marah dia. Dan apa? Tersentuh hati dia. Tak sepatutnya aku bagi mak aku keputusan macam ni. Diam-diam dia kerja dekat 7E. Dia kerja part time. Diam-diam dia ulang balik beberapa paper. Dia ambil paper Jun. Paper Julai dah tak ada. Dia ambil paper Jun. Separuh lagi dia ambil paper September. Dia ulang tampal-tampal, dapat masuk college. Daripada college dapat masuk universiti. Universiti dapat kerja kat Venato. Lepas tu dapat kerja, dia bagi duit bulan-bulan kat mak dia. Maka betul tak keputusan 9E tadi yang terbaik? Betul. Dia fail, tapi benda tu yang menyebabkan dia sedar. Nampak tak? Itu sebab kita kena faham. Konsep ni dalam Islam lah yang paling hebat sekali. Bila Nabi kata, amat menghairankan umatku. Bila diberikan nikmat dia bersyukur, bila diberikan ujian dia bersabar. Dia tetap nampak kebaikan pada ujian. Nampak tak? Meninggal suami dia, tak apalah, akak okey. Suami akak pergi pada hari dan bulan yang baik. Dia pergi dengan tahap di tengah solat, ya Allahu Akbar. Manalah akak nak cari ganti lah, hujung tu nak ganti pula kata. Nampak tak? Jadi apa yang kena ada sebagai pekerja nak cemerlang, baik muda, terutamanya yang muda, jangan ingat ada shortcut. Tak ada shortcut. Samsul Debat shortcut ke? Tiba-tiba jadi Samsul Debat? Oh, definitely not, my friend. Ia menetapnya. Saya ni bekerja, ya Allahu Akbar. Saya jadi cikgu. Lepas SPM, mula kerja kilang, jadi cikgu ganti. Lepas cikgu ganti selama sebulan, ganti cikgu tu naik pangkat, dia ada kursus. Lepas tu dapat pula jadi cikgu 2 minggu. Lepas tu diserapkan pula jadi GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 494.50 sebab SPM. Dah habis tu sampai hujung tahun tu, tak boleh ni, aku tak boleh jadi cikgu, mati budak ni, aku bunuhkan ni. Saya tak ada kesabaran macam cikgu-cikgu kat luar sana. Maka saya pun apply, saya sambung belajar, saya ambil diploma in public admin di UiTM di London, Alu Gajah, Melaka. Habis diploma, saya sambung degree. Saya buat dua-dua, civil, syariah, dua-dua saya sapu belajar. Habis je degree, belum habis final exam, saya ditawarkan bekerja jadi assistant pada pengarah di Seremban. Kemudian tak sampai 4 tahun, saya dinaikkan pangkat jadi pengarah undang-undang, legal advisor. Dan sudahnya saya cuba sambil-sambil part time ceramah, tak sangka pula tiba-tiba jadi Syamsul Debat. Tapi maknanya semuanya ada proses. Nak berjaya, 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Datuk Rozano bukan tiba-tiba duduk dalam bilik yang pintu terbuka tu. Datuk Rozano saat betul. Betul. Ada 2 bos yang saya tahu pintu dia terbuka. Yang pertama Datuk Rozano, yang kedua Datuk Tony Fernandez. Asia. Now everyone can fly.
Betul, positif, boleh datang jumpa cerita, betul. Tu saya kata tadi, bukan tiba-tiba dia duduk kat kedudukan tu. Saya tengok tadi memang respect lah. Saya kata, wah, saya dulu jadi pengarah, orang mahu tak petikai, muda-muda dah jadi pengarah. Orang sebutlah, boleh ke dia ni? Yang berapa anak buah lah tua-tua pula semua. Dia tua-tua ni ada dua, satu legend, satu otai. Tu kena tahu. Kena tahu dia ada dua kategori, satu legend, satu otai. Apa beza otai dan legend? Ni nak bagi tahu. Otai tak putus-putus nak komplain. Tak macam dulu lain, sekarang tak apa-apa lah, dulu lagi okey. Itu otai. Berbangga sejarah dulu bagus, tak macam sekarang. Dulu ikut sejarahnya lah, ikut sejarah. Jabatan Rakib Negara membentangkan, kemudiannya garang dengan tempat kerja. Itu otai. Langgar disiplin sesuka hati sebab aku dah lama, tak ada siapa boleh buat apa-apa kat aku. Semua orang salah, dia je betul. Tak berminat nak ajar pekerja baru dengan skill yang dia ada. Dan yang paling teruk sekali, dia menghasut dan memecah belahkan tim. Kau jangan baik dengan dia ni. Ni papa kau dengar cakap aku, jadi kau baik dengan dia ni. Itu otai. Legend pula sentiasa bagi cadangan membina terhadap sesuatu walaupun dia dah lama kerja. Kedua, menjadikan sejarah dulu dan sekarang perbandingan, dan mana yang dulu baik tetap boleh digunakan, dan hari ini mana yang baik dia akan ikut. Ketiga, sentiasa tenang dan tahu apa yang terbaik nak buat. Kemudian lead by example. Dia tunjukkan contoh yang baik, bukan suruh orang buat tapi dia tak buat apa-apa. Kemudian sentiasa memberi solusi. Orang yang bijak nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Menjadi mentor pada pekerja baru dan menjadi tunjang perpaduan. Kalau nampak ada yang tak betul, dia akan sama satukan. Dan di sini saya difahamkan memang ramai legend-legend di sini. Tahniah. Yang tu tak sindir, tu memang puji. Siapa yang teragak nak tepuk aku macam kategori yang pertama je, dia kata enggak macam tu lah. Yang muda pula kena ingat, pengalaman mereka kita takkan boleh lawan. Itu je lah. Yang muda kena cuba dapatkan maklumat daripada orang-orang lama. Tolonglah ajar saya, macam mana tuan, macam mana abang boleh tahan lama kerja kat sini, apa rahsia dia? Belajar. Dan percaya cakap saya, kerja di Menato ni you all takkan kaya. Saya nak tengok respon. Ada yang jawab belakang, tahu tak cakap. Bukan. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Katalah Datuk Rozano, saya rasa happy sangat sebab Saus Serbat ada hari ni. Dengan ini saya umumkan semua yang hadir, terutama yang duduk dekat tiang ke depan, yang belakang tak dapat. Contohlah, tak adalah. Kepada semua yang hadir pada petang ini, saya umumkan semua kita akan berikan insentif kewangan sebanyak RM500,000 setiap seorang yang akan di-bank in-kan selewat-lewatnya jam 5 petang ini. Dah, ini contoh, kau jangan bawa, ini contoh, kau jangan kau tuntut, ini contoh aja, faham? Bayangan hasrat dia Datuk, tepuk tangan dah beri, macam betul dah dia, macam betul dah. Wah, dah cakap dah contoh. Saya nak tanya, RM500,000 dalam akaun. Saya nak tanya, tu abang yang hujung sekali tu, yang pakai mata hitam tu. Wah, yang tu, okey. Tak payahlah betul tempat duduk. Okey. Bang, RM500,000, rasa dah kaya belum? Belum. Tengok belum. Puan, tu yang pakai mata yang tadi, hilang senyum kau, ya belum tanya kau. Dah kaya ke belum RM500,000? Belum. Puan, yang pegang handphone, yang penahan gelak pada tadi. Yelah, dia record, tak nak masuk. Rasa-rasa dah kaya belum RM500,000? Tak. Abang, yang posing ni, MC rasa dah kaya ke belum? Dah. Tengok, ada orang cakap dah, ada orang cakap belum. Ramai yang cakap belum. Nak menunjukkan kaya tu subjektif, tapi pada setengah orang
Dapat 500,000 ni, besok dia jumpa Datuk dah. Tok, saya rasa saya nak resign lah Tok. Cukup-cukuplah perjuangan saya di Penatur. Saya nak kejar cita-cita saya. Datuk tolong jangan halang saya. Ini sebab peletakan jawatan saya nak bercuti, saya nak berehat. Saya nak fokus pada keluarga saya. Tolong hormat keputusan saya. Masa tu. Sebab pada dia 500,000 tu besar. Tapi ada orang kat luar sana garu kepala ni. Kenapa bang? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau ni? Cuy cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Saya pergi kat rumah ada satu Datuk Seri tu. Kalau saya sebut namanya semua orang mesti kenal. Saya camah kat rumah dia. Saya rasa mahal betul rumah Datuk Seri. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi Ustaz. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Saya cakap. Ada satu datuk tu dekat Kajang. Dia bagi saya makan satu kopok lepas ceramah tu je. Ustaz rasa kopok ni sedap tak? Sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang dia? Kalau sedap kau beli banyak bagi semua orang rasa. Sudahlah. Kasar betul kau bergurau tu. Kata. Tak, ni bukan saya buat cerita ni. Cerita betul. Mana nak tunjuk pada orang standard kaya ni berbeza-beza. Ada orang dalam poket ada 1,000 ni. Oh, senang hati lah. Okey, jom kawan-kawan. Hari ni aku belanja makan. Ada orang dalam poket 1,000 ni. Tengah teruk ni. Ada orang macam tu. Macam saya ni kan. Saya tak tahu berapa bayar ni. Saya okey je. Ya. Saya pernah kot dibayar masa saya ceramah dekat Kota Tinggi dulu. Dia bagi saya, alhamdulillah. Beratnya alhamdulillah tak rezeki cash. Saya pergi dekat bank dekat Kota Tinggi tu, nampak bank Islam tu, saya pun transfer maksimum. Situ je dah berapa? Situ dah lebih daripada 5,000. Baru ikat yang pertama tak habis masuk lagi. Masuk tertatap. Total 30,000. Satu ceramah 1 jam 30 minit. 30,000. Faham? Saya tak masuk ke apa-apa tu ni. Betul. Lepas tu saya dah masuk. Total 30,000. Saya keluar, saya beritahu driver saya. Dia bagi aku 30,000 tadi. Driver bonus dia kata. Tiba-tiba jalan baru kereta berjalan sikit. Assalamualaikum Ustaz, minta maaf Ustaz, salah sampul. Bahagian kewangan bagi dekat dia, nah duit penceramah semua dalam ni. Dia kata duit penceramah semua dalam ni, bukannya semua duit penceramah. Rupanya duit caterer tak bayar lagi, sewa dewan tak bayar lagi, ada 2 slot yang pagi tu penceramah lain pun tak bayar lagi. Jadi saya sempat ada 30,000 dalam tempoh 5 minit saja. Lepas tu dia kata, tak apa Ustaz, Ustaz tolak bayaran Ustaz bayangkan balance tu dekat akaun kita orang. Dia kata, saya kata tak boleh. Dari segi audit tak cantik. Saya kata, saya akan transfer semua dekat you all sebagai pulangkan balik sebagai kesilapan. Nanti you all bank in balik kat saya berapa sepatut saya terima. Tu saya cakap kat dia. Tapi kalau saya nak buat, boleh saya nak ambil sebab saya dah sign terima. Saya dah boleh sign terima, saya kata saya tak terima duit tu. Dan dia akan kena secharge, kena tindakan tata tertib sebab kesilapan dia. Tapi itu tak menguntungkan sesiapa. Malahan tak menguntungkan saya pun. Saya akan rugi akhirat nanti. Buat apa? Bukan hak saya. Arwah abah saya, pernah sekali saya telefon daripada UiTM. Hello, Assalamualaikum bah. Salam bah, duit dah kering lah bah. Habis duit basah, macam mana lah? Abah saya cakap macam tu. Abah saya ni kelakar betul. Abah saya memang macam tu. Kalau bergurau kat rumah macam tu lah. Mak kata, abang ni kacang panjang ni boleh makan, abang kan gaut. Abah semua cakap, cuba tengok kacang ni. Sebelum masak panjang, nak masak pendek je kau tengok tu. Dia kata tu. Abang tak boleh makan, bang, pulut-pulut mana boleh makan, ni lemang ni mana boleh makan. Tak boleh makan pulut, lemang tak apa, dia kata macam tu. Arwah abah saya ni memang macam tu. Nasib baik saya tak macam dia. Jadi bila cakap macam tu, okeylah nanti kejap lagi abang masukkan. Abah saya pergi masukkan duit dekat satu bank yang gambar rimau tu dekat Seremban.
saya tak nak sebutlah jenama apa kan, sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Jadi masa pergi dekat dah banking dekat saya belanja sebulan RM50. Masa tu RM50 besar lah kan. Lepas tu abah saya pergi dekat motor, abah saya badan besar. Ada dua tengah bekerja-kerja, dua orang bekerja-kerja. Yang seorang tu lari bawa beg, dia terlanggar arwah abah saya, dia terjatuh. Dan beg tu pun terlepas, terbuka. Allahuakbar. Terbuka, nampak dalam beg tu penuh duit. Kemudian orang yang kejar tadi terus tangkap beg tadi, dia tadi lari. Yang kejar tadi tu pegang duit, dia nampak abah saya, "Pakcik, kita bagi dua ha?" Dia kata macam tu. Dia ajak abah saya bagi dua. Arwah abah saya start motor Yamaha SS 110. Arwah betul. Betul 110. Arwah abah saya kata apa? Dia kata, "Tak apalah. Kau nak ambil lah." Abah saya pun balik. Mak saya punya marah lah. "Kenapa abang tak ambil? Banyak bang." Apa ayat arwah abah saya? Arwah abah saya sebut, "Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Tu ayat abah saya. Sampai sekarang saya ingat cerita tu bila mak saya ceritakan balik. Sebab kadang kita rasa duit tu banyak, kita rasa duit tapi bukan hak kita. Buat apa? Kita takkan bahagia. Hidup dalam dunia ni bukan nak kerja kaya. Bukan nak kerja kaya. Kerja dekat sini, duit banyak, alhamdulillah. Tapi bukan nak kerja kaya, tapi mengejar bahagia. Pada satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Dah 2 kali deep dah ni. Dan bahagia macam tadilah Datuk sebut, bukan momen pasal mesin kita apa ke yang problem tu yang kita nak ingat, tapi suasana kebersamaan kita ni. Betul? Saya sampai sekarang rindu saat saya bekerja dengan anak-anak buah saya macam-macam ragam. Saya dulu jadi pengarah. Bila saya ada meeting dekat Seremban ke meeting Putrajaya, saya akan cakap dengan driver saya, kita berhenti dulu minum dekat tu, dah lama. Sebelum pergi meeting saya nak minum dulu. Entah kenapa Allah bagi lorong kat saya ni, tempat saya minum mesti jumpa staff saya, anak-anak buah yang penguasa tu, satu van minum situ. Tak tahu kenapa. Puas ngelak cari kedai ni lah, tak dah biasa pergi situ pula lah. Ada. Yang best tu bila saya sampai, "Oh bos, kita dah sudah ni, air penuh lagi." Dah sudah apanya kan? Tapi itulah antara benda-benda kelakar, benda-benda momen. Ada orang tu terjengkel-jenjut nak minta MC dia tu. Tengoklah, ada perangai bukan tak tahu. Kejap-kejap cuti. Yang seorang jap MC, buah pinggang beralih, jantung berlubang sana sini, tak sempat jahit. Yang seorang tu lah jajak meninggal, bapak meninggal, mak meninggal, adik meninggal, nyam meninggal kerja. Memang bagian HR kaji balik, memang tragis betul, sebab dia lah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Sudahnya jiran meninggal pun nak cuti. Kau ingat bos tak tahu benda tu kan? Ada je alasan kan, macam-macam. Tu sebabnya kita ni nak bekerja ni bukannya tiba-tiba berjaya. Kedua, kan saya tadi prosesnya panjang. Kedua, kena ada komitmen baru boleh berjaya. Ketiga, kena ada fokus. Ni waktu kerja fikir dah buat benda lain, habislah. Tu yang berlaku kemalangan dekat tempat kerja tu, wala tak fokus. Sedangkan kita terlibat dengan macam-macam chemical berbahaya dan macam-macam. Saya agaklah. Betul ke tak? Betul. Yang keempat, apa yang kena ada? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang kena ada. Tak ada orang yang tak ada disiplin boleh berjaya. Tolong tunjuk kat saya siapa dalam dunia ni. Dan yang kelima adalah keberterusan, ataupun Datuk Rozano sebut sebagai konsistensi, ataupun saya sebut sebagai istiqamah. 5 ni bagi dekat semua benda nak berjaya. Contoh anak nak belajar, betul lah prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba dia berjaya dalam SPM. Kena ada komitmen datang kelas, homework kena buat, kena fokus dalam kelas, bukan fikir benda-benda lain, raya-raya punya otak dia tu. Disiplin kena ada. Langgar disiplin kena gantung sekolah 2 minggu, susah dah nak skor, malu lagi, jatuh maruah lagi. Dan yang kelima, konsisten. Tak boleh kejap skor, kejap tak skor, kejap faham, kejap tak faham. Tak boleh. Konsisten. Pemain bola sepak kebangsaan, proses panjang, bukan tiba-tiba boleh wakil negara. Main sekolah dulu, main daerah, main negeri.
Kemudian sampai peringkat umur dah boleh main kebangsaan, baru boleh main. Nak main kebangsaan, kedua kena ada komitmen, latihan kena rajin turun. Kena fokus. Ini bola sepak dia tanduk, bola tanduk dia sepak, macam mana? Yang keempat, patuh peraturan. Tak ada disiplin, boleh berjaya ke main kebangsaan? Tak boleh. Berapa ramai yang budak-budak kelab yang kena buang? Budak kena buang waktu kem latihan, mencuit-cuit keluar pergi kelab malam, kena gugur, langsung tak boleh main kebangsaan. Disiplin tak ada. Dan last sekali, konsisten tak ada. Kejap skor, kejap tak. Lepas tu boleh dah menang, batal pula skor. Kan? Kalau tidak seri, disallowed pula gol Luis Diaz tu. Contoh kan, dulu mau salah skor, tapi bila dah tak konsisten, macam mana nak berjaya? Tak boleh. Maknanya semua perkara termasuk kerja kita, 5-5 ni kena ada baru boleh berjaya. Ini bukan zaman cerita kalau dia pakai kabel. Pakai kabel macam mana pun, kalau dah rezeki orang lain tak dapat. Cakap saya, tak ada yang boleh menandingi kuasa Allah Ta'ala dan menentukan rezeki kita. Rezeki tak pernah salah alamat. Tak pernah. Kena ingat, dia silap pilih aku ni. Tak. Saya dulu masa mula jadi pengarah pun fikir, boleh aku jadi pengarah? Tengok orang tua-tua, ya Allah Akbar, boleh kau pengarah dia ni? Tak. Kita percaya yang kita boleh, kita buat. Buktikan kesungguhan kita dengan apa? Dengan harapan Allah akan beri ganjaran yang sewajarnya, bukan ganjaran manusia kita. So apa yang kena ada? Pertama, jujur. Jangan bohong dalam kerja. Tak tahu cakap tak tahu, tak faham cakap tak faham, biar orang lain tunjuk dekat kita. Jujur. Kedua, amanah. Jangan langgar amanah kerja. Patut datang kerja kena buat ni, buat ni. Kita buat 3 je, yang lain tak buat, kita biar dengan harapan orang lain tolong buatkan. Tak amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan sibuk jatuh menjatuhkan, jangan sibuk buruk memburukkan. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Pertama, buang tamak, kongsi tak apa, faham perempuan. Apalah lain pula. Orang nak cakap jangan sangka buruk, boleh tak? Semua orang lah, jangan tamak. Kita share knowledge. Dapat maklumat yang ada, share dengan orang. Bawa makanan sedap, banyak, boleh share. Lepas ni ada jamuan tu, rasa tak habis, kita makan sesama boleh. Sebab tu ada siapkan makanan bungkus tu kan. Bungkus apa tu? Macam ni macam panih potong kuih bagi. Oh yelah, syukur. Betul syukur. Kan, tak adalah. Tapi ada harapan jugalah, penceramah pun lebih kurang itu jugalah dapat petang ni rasa. Jauh-jauh datang kuih. Aduh. Tapi tak apa, saya redha. Tapi tadi Datuk Razano dah ajak saya, kumpul lekor ke apa, kita lalu tak apa, saya camah dulu, saya kata kan. Datuk Razano ni sebenarnya ada ke tak kupuk tadi tu? Datuk macam cerita tu, cakap tu ada kata ada. Oh ada, minta maaf lah ya. Ada. Saya ni memang okey je, saya tak cerewet sangat. Nak pula 2-3 minggu ni saya memang tengah on diet. Sebab saya tak sanggup tengok badan saya dalam TikTok tu. Macam tembikai perut dah. Ni tak boleh jadi ni. Itu yang macam tu kan. Tak ada lah. Itu dia. Share. Jangan tamak. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Tu buat saya respect. Saya mula naik atas tadi, saya tak dengar sangat. Puan yang bawa tadi kami laju jalannya, naik tangga tu tu dah nama pengarah, nama bos kita, nama dia. Saya dengar Rozana, saya baru nak cakap perempuan ke. Semula dengar Rozana, rupanya tak tahulah nama Spanyol. Rozano. Me va renta kia ya.
Mewah madu garam, mewah yesta, mewah lamo rozano. Aku orang tak nak dengar lagu tu. Iya. Saya tapi kalau ulang dah lain bunyi tu. Tapi betul. Jangan sombong. Sebab dia memang humble bahasa baku. Baku humble lah kan. Mana rendah diri dia. Saya pun tak, saya ingatkan tadi dia ni petugas pejabat nak buat jumpa dengan Puan Rozana tadi. Bayangkan dia. Dia sambut saya, dia keluar bawa masuk dalam. Tuan-tuan, mana nak dapat bos macam ni? Aduh. Saya bukan minta tambah bayaran saya, tak ada. Ikhlas. Kan? Ya, kawan kata untuk sambut timbul kan? Tak betul. You sambut saya masuk dalam. Ya Allah Akbar, segan saya. Lah, dia ke? Saya kata. Bila duduk saya masuk dan tak ada orang lain nak. Rupanya dia. Tu saya memang respect lah. Datuk ke apa-apa mesej saya lah. Saya suka kawan dengan orang yang humble ni. Betul? Iya. Langsung dia lepas dia duduk sebelah saya, dia explain saya ni apa lebih kurang lah macam Tuan Suhaimi tadi kan. Memang lebih kurang lah kan, lebih kurang. Cuma Tuan Suhaimi tadi lagi teknikal lah. Kita ni buat titanium dark side. Okay. Aku titanium aku tahu. Kan, tapi adakah dia sama dengan apa tu? Rupanya tu dah tambahkan cat tu bagi glossy lagi, betul lah. Okey. Saya diamkan saja. Bukan bidang saya dah tu. Kalau tanya prima facie, tanya ratio desidendi, tanya odi atram patem, bolehlah saya explain. Kan, beyond reasonable doubt apa maksud dia? Nemo yude engkau saswa, saya bolehlah explain. Kan, tak ada, bukanlah nak beritahu saya layak jadi penasihat undang-undang untuk benda tu, tak, bukan. Just in case. Macam tu lah kan, macam tu kan. Tapi betul, jangan sombong, tak ke mana. Betul tak? Macam saya kata tadi, kita berhenti, ada orang lain ganti kita. Betul tak? Tu ingat tak pelakon dulu, jadi hero dulu, tiba jadi watak tukang kebun. Yang seorang tuduh heroin, majalah URTV muka tengah tu, siap boleh tekat kat dinding punya poster. Sekarang jadi bibi, siap cakap Indon lagi. Cakap apa? Dulu menyanyi dia punya hebat, masuk Gegar Vaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak boleh nyanyi, nak sombong apa? Dulu kita lalu dekat Kemaman ni, nampak ada satu rumah besar gila. Kita ada satu rumah, saya tak nak sebut rumah mana. Cantik gila rumah ni. Aku kalau ada duit aku nak buat lagu rumah macam ni. Tiba-tiba ada satu taman perumahan dekat simpang tu, dah nampak rumah tu besar gila. Rumah tu lagi cantik daripada rumah yang dulu. Sementara je design pun berubah. Design yang lawa dulu dah buruk hari ni. Dulu tengok balik gambar alumni sekolah kau, tudung kau pakai macam mana? Tudung ikat kat tengkuk ni, belang tu belum cerita yang capang akap tu, yang dia tarik. Siap cakap, kalau kau kawan aku tolong remove gambar ni, tak bagi dia upload gambar tu. Dulu dengan sekarang berbeza. So jangan sombong. Samsul Debat, isteri saya marah, abang ni camah, cik camah je. Saya kata sabar, tak ada apa pun dengan Samsul Debat ni. 2-3 tahun lagi besok abang resign lah, tak ada ceramah dah. Besok abang dah duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah. Saya kata tu. Saya nak beg dada ke, nak pergi menongkat langit ke, yang Samsul Debat ni akan bertahan sampai 20-30 tahun? Tak adanya. Cukup-cukup lah. Ini orang nak dengar ceramah saya ni, alhamdulillah orang ambil gambar dengan saya, alhamdulillah. Satu hari seorang tak nak dah ambil gambar dengan saya. Tak ada. Siap minta, tak nak ambil gambar ayah saya. Dah tua dah masa tu. Kau siapa? Sampai masanya. Tak usah kita nak belagak. Dan yang ketiga, jangan dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengar Datuk Rozana dapat pergi haji tau ni. Kata Datuk Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada dalam hati. Dengar-dengar dia naik pangkat. Dengar tu, tak ada siapa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, sekarang dia buat loan senang je. Dengarnya anak dia dapat semua A. Yalah, tengah semalam Kementerian pun umum dan 20,000. Jadi anak dia salah seorang lah kot. Tak rasa apa. Dengar Datuk Rozana dapat pergi haji tu ni. Yalah, bagus.
Macam tu je. Tapi yang confirm dengki, dengar-dengar Datuk Rozano pak pergi haji ni tak pakai kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru tak pernah dicuri duit tu. Dengar-dengar dia naik pangkat tak pernah dijilatnya bos tu. Dengar-dengar anak dia pas semua macam mana ada seorang pandai, tu confirm dengki. Sepatutnya macam mana? Dengar-dengar Datuk Rozano pak pergi haji tu ni, ya ke nak jumpa dia tu? Kalau Datuk pergi haji jangan lupa doakan saya tu, senang sangat pergi. Insya-Allah tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana? Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa haram lintang boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup belum mati balik. 3 kali. Tapi kita boleh buat rayuan lah. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah Akbar. Boleh tumpang dia rajin tumpangkan orang kerja weh. Dan misi minyak pun buat tidur. Dengar-dengar dia naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, apa hal boleh minta tolong dia. Senang lah weh kalau dia jadi bos kita weh. Macam tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Alhamdulillah ada juga anak staf kita yang pandai-pandai Macam tu. Barulah kita okey. Cuba kalau kita dapat satu kelebihan, naik pangkat, dapat kelebihan dapat anak berjaya, dan orang kata macam-macam dekat kejayaan kita pun terasa hati. So kalau tak nak terasa hati, jangan buat orang lain terasa hati. Kita satu tim. Bak kata pepatah Cina, woman, tak payahlah cakap Melayu je lah. Woman tu si jaran. Kita semua ibarat satu keluarga. Family. Betul. Saya tengok dengan macam ni, inilah kombinasi yang mantap. Ada orang lama sikit, baru sikit, pertengahan. Nampak tak? Kita kerja sama-sama. Semua orang ada skill dan juga kelebihan masing-masing. Yang dia ni kalau buat benda ni memang cepat. Orang ni lambat sikit. So macam mana nak cepatkan, kita bantu dia. Yang orang ni tak pandai benda, bagi jadi pandai. Jangan saya tak tahu. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Jangan jadi orang yang ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Malu bertanya, sesat barat. Sesat jalan dah ada Waze, ada map apa semua. So sesat barat tak tahu mana dia pergi. Simple dia dengar ayat saya. Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Tu. Kenapa Veneto ni boleh tahan lama? Orang berjalan bersama-sama dengan Datuk Rozano. Dia boleh share macam mana sejarah dulu, macam mana boleh sampai boleh jadi hari ni. Betul? Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Jalan, tapi tah mana kau pergi pun tak tahu. Memang kau laju, tapi tah mana kau sampai pun tak tahu. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Balik nanti pegang tangan husband, cakap macam tu. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Aku bagi idea. Nampak tak? Siapa yang tak ada suami, kau peganglah tangan kau sendiri. Belum ada suami, insya-Allah ada rezekinya. Dia kata. Nampak tak? Saya gemar bagi ayat-ayat yang deep-deep tu. Betul. Sebab satu hari nanti, kenapa? Kadang kan ayat yang biasa kita dengar Datuk Rozano sebut, zaman saya dulu, memang betul. Orang-orang lama dulu, betul. Sebab apa? Sebab ada satu pepatah Jawa menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Dulu ni pun tak ada ni. Tak ada ni, batu-batu ni semua tak ada. Tak adalah ni nak buat macam ni dengan fasiliti yang dah ada ni. Tak ada pun. Sikit sampailah ada hari ni. Tu sebab generasi baru dia senang, semua dah ada. Tu sebab generasi baru kena tanya, apa kesusahan dulu, supaya kita pun belajar, cuba belajar untuk syukur apa yang ada pada hari ni. Tu saya kata, kan, komitmen, usaha, fokus, itu boleh berjaya. Kemudian apa yang kena ada lagi? Percaya pada hikmah yang saya kata tadi. Kita kata, aku tak naik pangkat pun, asyik-asyik dia, pas dia. Kenapa aku tak naik pangkat? Come on my friend. Kita ada 5 benda kita nak dalam dunia ni. Tuhan dah bagi 4. 1 kita tak dapat, kita cakap kita tak ada rezeki.
Adilkah kita kalau cakap macam tu pada Tuhan? Tak adil. Tak adil. Aku tengoklah, kalau bab pangkat memang dia dapatnya, aku tak ada rezeki. Tak ada rezeki sebut. Kau dapat kerja, dulu siapa yang cakap aku dapat kerja kat sini jadilah, tak nak minta apa dah? Siapa cakap macam tu? Dah dapat kerja kau lupa kau pernah cakap benda tu. Sibuk nak naik pangkat. Dah naik pangkat, nak naik lagi, nak naik lagi, nak duduk atas bumbung lagi tinggi daripada pejabat Datuk Rosano. Aku pejabat aku paling tinggi sekali. Tak ada, betul tak? Kita lupa untuk bersyukur. Contohlah, saya pernah tanya kat satu forum tu, saya tanya, nak apa? Nak rumah besar, nak kereta besar, nak kereta banyak, nak duit banyak, nak pangkat tinggi, 5-5 nak. Dapat ni bahagia ke, saya tanya? Bahagia, confirm. Kalau saya ambil satu benda lain yang tak ada kena-mena dengan 5 ni, awak masih bahagia? Masih bahagia. Okey, saya cakap, Allah ambil nyawa mak kamu, bahagia lagi tak? Tak ada makna dah 5 ni. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, macam mana hidup mak tak ada? Tanya. Raya dah tak sama. Ada 5-5 ni tapi tak sihat. Apa maknanya? Nak makan burger? Semput mati apa? Roti canai kembar. Semua tak boleh makan. Menyebabkan kita terbuka mata kita, rupanya bukan itu segala-galanya. Betul tak? Kata tadi, ceraikan saya. Nak sangat. Orang lain, saya sampai perempuan pun boleh hiduplah tanpa abang. Sekali tak ada suami, sunyi. Pergi sana sini orang cakap ibu tunggal, gatal dengan lelaki orang. Orang tuduh. Wah, kita tak ada apa-apa pun kawan tu. Betul tak? Bukan senang hidup sendirian sebenarnya. Bukan senang. Tak, saya bukannya mengutuk semua ibu tunggal. Tak, maksudnya kadang Allah uji macam tu. Betul tak kan? Bukan senang. Itu sebab saya kata bukan senang. Oh, menyampahlah, aku nak perempuan macam ni. Dahlah kau. Dia ceraikan isteri dia. Baru dia sedar. Bila dah tak ada, baru sedar nilai isteri dia yang diceraikan tu. Dulu isteri aku marah-marah pun masak. Dulu gosok baju seluar, seluar dalam pun gosok. Entah mana side ke pun tak tahulah. Kadang-kadang panas-panas lagi pakai. Suam. Bila pakai tu, baru tahu yang isteri baru tak boleh buat macam isteri dulu. Contohlah. Itu sebab saya kata, kita ni kadang-kadang terlampau banyak melihat benda-benda yang kita tak ada. Kenapa manusia tak bersyukur? Pertama, sibuk melihat apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada dekat Bernatu ni. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang lebih susah daripada kita. Kemudian apa yang kena ada? Seterusnya yang kena ada pada diri kita adalah bertanggungjawab. Tanggungjawab dengan kerja. Masa tanggungjawab, buat yang terbaik. Jangan gemar menyalahkan orang. Kenapa kamu tak siapkan kerja? Kenapa tak buat? Ini minta maaf, ini bukan kerja saya, ini kerja dia. Tanya dia pula, apa tak? Saya tak tahu. Dia yang suruh saya buat, saya buat je lah. Ikutkan dia yang suruh. Ni tunjuk ni, dia tunjuk ni, dia tunjuk ni, tunjuk ni. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan. Kenapa hujan turun? Kenapa katak panggil? Pula nak makan. Jadi Datuk, saya rasa Datuk kena bangga sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja test beria berkerut muka dia. Lepas ni apa. Tapi betul lah tu. Lagu tu dia salahkan orang ni salah ni. Tapi dalam banyak-banyak binatang dalam cerita tu, ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular.
Bila tanya pada ular, ular, kenapa kau nak makan katak? Ular jawab 3 kali ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah. Ni kenapa kamu tak siap kerja ni? Memang salah saya tuan. Saya memang leka. Sepatutnya saya kena siap kerja ni. Memang salah saya. So sekarang tuan nak saya buat apa? Settle. Itulah yang berlaku pada lelaki selama ini. Memang salah I. Okay, fine. Dah, jangan panjang-panjang lagi. Okay, shut up. Tapi bang, orang lelaki tak suka panjang-panjang kan. Dia habis-habis dah ngaku dah, walaupun bukan salah kita. Okay, fine, salah bang. Itu lelaki. Orang perempuan, okey lah, salah saya tahu. Tapi abang tahu kan kenapa saya buat benda ni? Nak hurai juga. Ya Allahu Akbar. Tak payah justify. Aduh, tengok tu. Seterusnya apa? Respon positif. Bila ada dekat notis tu perkeliling, dia sign, ditandatangani, mulai beberapa hari bulan, semua staff ni, di bahagian ni, section ni, semua staff tidak dibenarkan pergi begini, hendaklah pergi begini, tidak dibenarkan macam ni, hendaklah macam ni. Zap, Datuk Rozano, swap sign. Ada orang marah kat notis board tu. Apa benda? Nyusahan kita je. Lah. Apa benda lah, tak bincang dengan kita apa semua. Bahagian pengurusan tertinggi dah bincang benda tu. Yang seorang tu lagi lah, korang yang muda ni buat lah, abang dah nak pencen. Yang seorang tu pula, pernah dengar tak ayat tu? Pernah dengar lah. Kita pun baca balik, kepada yang nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Notis tu untuk semua. Ikut ajalah selagi baik. Adalah sebab yang nak dicapai oleh manajemen dengan arah adu. Dan yang last sekali, ikhlas, macam saya kata tadi. Dan kemudian apa kita kena buat? Kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Sebelum yang senior-senior ni pencen terus bersara, belajar cepat-cepat dengan dia supaya kita boleh improve our skills. Kedua, hadir kerja. Tak ada orang seronok. Memang betul ada orang nak cuti, tapi bila kat rumah berapa ramai orang? Kalau tahu macam ni, baik kerja. Betul tak? Kadang bila kita kat rumah, kerja lagi bagus lah macam ni. Jangan jadi macam saya. Saya kan dah tak ada kerja tu, saya ceramah je. Dah tak ada kerja, ceramah je. Betul kan? Iya. Kadang nasib-nasib patin, nasib-nasib kopok leko, tapi petang ni macam kuih je. Betul lah. Tapi belajar bersyukur. Kan? Hadir kerja. Jangan ponteng. Jangan ponteng. Kerja, cari rezeki, seronok. Kita kena seronok tau kerja. Seronok kerja, Tuhan akan bagi keseronokan tu sampai bila-bila. Seronok, cari keseronokan tu. Bergaul, bercampur. Tak ada orang seronok seorang-seorang. Tak ada, gila apa. Dia seronok dengan kawan-kawan, bercampur. Silaturahim kena jaga. Saya ada mention tadi. Tadi Datuk Rozano pun ada mention pasal silaturahim. Tahu tak Nabi sebut apa pasal silaturahim? Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Makna dunia dapat, akhirat pun dapat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. So jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan bawa isu-isu politik. Jangan. Dia nak pilih siapa, pilih. Kita nak pilih mana, pilih. Diam-diam kat pejabat, jangan politik. Kat luar pun jangan politik. Time undi, pangkah. Sudah, diam. Jangan kau ulas dekat departmen kau. Apa perasaan kau lepas dah kalah ni? Jangan. Tu kau cari pasal namanya tau. Jangan. Cukup-cukup lah. Faham? Jaga. Kemudian apa? Mantapkan pengetahuan kita. Belajar ilmu. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi kena lanyak je. Itu sebab kita kena belajar, dapatkan ilmu, improve our knowledge. Faham? Itu yang kena ada. Kemudian profesional. Jangan campur aduk kerja dengan peribadi. Sampai tempat kerja berniaga je kerjanya.
Oi geng, tak beli tak apa, tengok dulu. Ini tempat kerja lah. Ada time dia tahu. Betul. Ni buat benda-benda peribadi. Peribadi kemudian balik rumah, profesional juga, tinggalkan kerja dekat rumah, layan benda-benda hidup kat rumah tu. Isteri, anak-anak, anak Allah sayang, depa standard dia, peluk mana yang dapat ke. Ya Allah, apa yang kau makan sepanjang hari ni? Dah tak sampai habis dah. Allah baunya tu je. Itu bahagia. Faham? Nampak tak? Profesional. Jangan bawa balik kerja kat rumah. Boleh buat kerja kat rumah. Dah selesai semua, anak-anak dah tidur, isteri pun dah tinggal nak lipat kain apa semua. Time tu dah tak ada benda kita nak buat, benda-benda hidup kita dah layan. Okay, abang nak sambung kerja bang lah, ada kerja nak kena siapkan. Tak apa. Tu masuk profesional. Faham? Anak-anak kita tidak layak dilayan. Kau tak nampak ke ayah sibuk ni? Kau tepi sikit. Jangan macam tu. Nampak? Seterusnya apa? Organize, susun atur strategi. Macam mana nak buat kerja yang terbaik, macam mana cara nak buat macam ni, tanya orang-orang lama. Ya. Kemudian apa? Iltizam, bersungguh-sungguh untuk capai sesuatu. Nampak? Dan kemudian sekali, letakkan niat yang baik. Aku kerja sebab nak kaya. Salah. Aku bekerja sebab nak cari rezeki yang halal. Mudah-mudahan ada keberkatan pada keluarga aku. Barulah hati tak sakit. Orang lain nak pangkat, tak apalah, rezeki aku ada. Kita tak dapat naik pangkat hari ni, mungkin 2-3 tahun lagi kita pula. Kalau kita tak dapat naik pangkat, apa ada masalah? Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi suami yang romantik. Sayang, abang balik dia sayang. Sayang, abang masaklah. Sayang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak isteri abang sehari kan. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy tak kau cakap? Apa benda ni? Betul tak? Kadang Tuhan tak bagi tu, tapi Tuhan bagi anak yang baik. Sampai ke rumah anak tanya, Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allah, anak yang kecil cakap macam tu. Sejuk apa? Sejuk apa? Perut. Tak, sejuk hati. Sejuk perut ni kambung tu. Sejuk perut macam ni seorang ada perut tu. Kan bila anak balik, anak cakap, Mama tak sihat, Mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, anak Mama. Kan macam tu. Ke anak Mama macam mana? Cakap ke? Itulah orang perempuan, gemar manipulate benda-benda yang tak ada. Itulah dia. Ataupun suami bagi rezeki yang lain. Suami bagi rezeki anak ramai. Ya Allah, rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Pasal bagi salam, menyaut, beranak. Yang seorang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk, beranak. La ilaha illallah. Yang faham-faham, tak faham, lantaklah kau. Ada orang tu rezeki cepat kahwin, jambatan dia pendek. Ada orang tu lambat kahwin, jambatan dia panjang. Rupanya Allah nak bagi dia rezeki suami yang baik, terbaik suami dia walaupun lambat kahwin. Ada orang tu jambatan dia dalam pendek, banyak kali pula tu. Allahu Akbar, rezeki pun tak faham, lantaklah kau. Kan? Itu dia. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, dia tak kahwin, Allah bagi dia peluang jaga mak ayah dia sampai ke akhir. Sentiasa positif, ada benda Tuhan bagi. Dan akhirnya dalam bekerja ni, bekerja sebagai satu ibadah, kita nakkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nak dapat bahagia, kita kena cari saya ulang balik. Kita bukan nak kejar kaya, tapi kita nak kejar bahagia dunia akhirat. Nak dapat bahagia dunia akhirat, kita kena capai, kita kena cari ke apa? Keberkatan. Betul. 7 tanda keberkatan rezeki. Tengok berkat tak berkat hidup kita. Nombor 1, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi.
Orang yang rezeki tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas, ibarat meminum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia, itu juga tanda keberkatan rezeki. Suami balik nampak isteri basuh pinggan, sayang dah pergi masuk dalam, biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan dengan baju ada logo Bernatun. Allahu Akbar. Saya nak tanya perempuan, bahagia tak? Bahagia, walaupun tu last kali dalam 365 hari dia rasa bahagia sangat. Ataupun suami balik, sayang ni ambil ni voucher spa muslimahan, Ayahat ni pergi massage, pedicure, manicure, habis anak abang jaga, pergi buat semua, pergi buat. Abang susahkan abang aja, tak susah mana pun, abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Orang asamnya jantan. Ataupun suami balik, sayang baju air dah lama kita tak minum sama. Hai abang, tiba-tiba hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Hai, kuih apa pula abang buat? Kuih couple. Mana tu kuih couple? Cuba tengok dalam tu, kuih cakui. Cakui kan couple macam tu. Bahagia, kebahagiaan. Ketiga, tanda berkat rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak dapat SPM bagus, anak-anak dapat terbaik dalam subjek tertentu, anak dapat anugerah sasiah terbaik. Kerana orang perempuan boleh menitis air mata tengok anak confirm, bang, anak kita dah confirm, bang. Allahu Akbar. Kau elok-elok sikit, ini confirm tadika ni, bukan confirm college kau beri yang mengarung ni, faham? Tapi ialah orang perempuan yang terharu. Yang keempat, tanda berkat rezeki, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, suasana masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Cuba tanya diri kita. Kelima, tanda keberkatan rezeki, kita mudah nak buat kebaikan, mudah nak tolong orang, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah. Ni kita nak cari sukarelawan ni di 30 orang untuk bantu masa banjir dekat ni. Siapa nak ikut tolong bagi nama sekarang? Dia yang pertama bagi nama. Mudah buat benda baik. Keenam, tanda rezeki berkat adalah rumahnya sentiasa diziarahi tetamu. Tapi tu tak termasuk yang tin Shopee, tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat sampai lagi bang. Tak, itu kau order. Yang berkat ni kita bawa masuk, jamu dia makan apa semua, kan? Macam tadilah Datuk Rozano nak jamu saya makan tadi, berkat lah tu, kan? Walaupun kuih, kita kena akur, itu rezeki kita, faham tak? Lagipun saya pun memang tak makan banyak pun sekarang. Dan yang last kali, tanda keberkatan rezeki, doa kita sering kali dimakbulkan Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham cara tenung tu, saya faham cara pandang. Kau tak reti berhenti ke? Saya tahu dah pandang-pandang jam, dia gelak-gelak. Saya nampak tadi, saya nampak. Tapi ingat, saya nak bawa beberapa kesimpulan berasaskan beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi pesan cari anak-anak Adam diberikan 2 lembah emas, mereka minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan cari rezeki yang halal, di sini tempatnya. Cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Nak pastikan halal, kerja elok, ikut peraturan. Ketiga, Nabi juga cakap manusia yang paling kaya, boleh kaya apanya, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan Nabi juga cakap tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maknanya memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Jangan fikirkan sangat. Betul lah kita dapat gaji bulan-bulan, kerja bagi, beri, memberi. Banyak Tuhan akan berikan kepada kita dalam kehidupan. Malam tadi berapa ramai orang tertidur tengok TV, terlelap, tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi, tak minta pun. Dan tak ada siapa pun yang kecewa bangun pagi tadi, aduh kenapalah hidup lagi ni. Tak ada. Betul tak? So syukurlah.
Dan yang terakhir sekali saya nak beritahu, ingat saya pesan, bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Hidup antara B and D, birth and death. Hidup kita antara B and D, birth and death, kelahiran dan kematian. Antara B and D ada huruf dekat tengah-tengah, iaitu C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalan. Kita nak ego, kita nak sombong, kita nak campur orang, teruskan. Yang rugi tetap kita. Rendahkan ego, bukakan hati, bersilaturahim, bermuafakat, smart partnership, berbincang cara kerja, supaya kita boleh berjalan bersama-sama untuk pergi lebih jauh lagi dengan Perneto ni. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir, kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak